Tapi indikator menang itu bukan pada penampilan, pemakaian, apa semua, bukan. Dalam crowd yang ramai, bukan. Indikator menang apa dia? Apabila musuh kita tak mencapai matlamat dia. Allah cakap dalam Quran dah, matlamat musuh 4 benda. Kebencian, adawah, pergaduhan, baghdha, kebencian. Akhirnya semua orang tidak mencapai hakikat solat dan hakikat zikir. Apakah dia hakikat solat dan hakikat zikir? Tajuk kuliah subuh kita hari ini, iaitu tenang dalam takbir Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada bonda sedang jemaah yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan selama-lamanya berhubung-hubungan rohaniah kita semua dengan rohaniah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buat kuliah subuh ni bersempena dengan awal Muharram. Ni hari ni adalah hari pertama kita untuk tahun 1445. Apalah kiranya kita memulakan hari pertama kita ini. Kalau nisbah dalam Islam lepas maghrib semalam lah, pastinya dah baca doa awal tahun dan akhir tahun. Akhir tahun dulu, kemudian baru awal tahun. Ini adalah subuh pertama, tapi tak ada masalah, masih di peringkat awal. Apalah kiranya kita mulakan dengan kita sama-sama menobatkan satu azam dalam kehidupan kita. Kan biasanya kita kata azam tahun baru kan, bahawa apa saja yang berlaku dalam tahun ini semuanya harus dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jom kita ambil masa kurang lebih dalam 3 minit, kita ulang-ulang Bismillahirrahmanirrahim. Ulang-ulang, maknanya kita niatkan, ya Allah, apa saja semuanya dengan nama. Nama siapa? Nama Allah. Dan dalam nama Allah Ta'ala nak ingat apa? Nak ingat Allah tu pengasih, Allah tu penyayang. Dua perkara ini kita tahu dan kita yakin. Tapi pengetahuan dan keyakinan kita takkan membuatkan kita tenang dalam takbir Allah. Hanya semata-mata mengetahui Allah Ta'ala itu ada, hanya semata-mata meyakini adanya Allah Ta'ala itu dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak akan membuatkan kita tenang. Kita hanya akan mencapai tenang apabila perkara ini, ya, bahawa semuanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu dalam keadaan penuh kesedaran kerohanian. Tuh, berada dalam keadaan penuh kesedaran kerohanian, baru kita akan berasa tenang dalam takbir Allah. Jadi lantaran itu, dia bukannya hanya perlu kepada ilmu pengetahuan, tapi dia perlu kepada latihan pengulang-ulangan sebutan itu sehingga menerjah masuk dalam rohani kita, sehingga apa saja yang kita lakukan, kita sedar bahawa kita dalam kasih dan sayang Allah, walau apa pun yang berlaku. Sama ada kasih sayang Allah Ta'ala itu berlaku dalam keadaan kita ketawa gembira, ataupun kasih sayang Allah Ta'ala itu berlaku dalam keadaan kita sedih menangis, ataupun kasih sayang Allah Ta'ala itu berlaku dalam keadaan kita sedang melakukan ketaatan, ataupun kasih sayang Allah Ta'ala itu berlaku dalam keadaan kita sedang tergelincir kemaksiatan. Apa saja yang berlaku tetap tidak akan mengeluarkan kita dalam takbir Allah yang mentakbir kita dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita perlu ulang-ulang sebut ni. Jadi hari ini kita ambil 3 minit. 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hadiahkan Al-Fatihah untuk semua guru yang membimbing rohani kita khususnya. Mudah-mudahan keberkatan yang Allah berikan kepada mereka, Allah limpahkan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terdapat satu mafhum hadis Nabi Muhammad SAW bahawa apa saja amalan yang tidak bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah tertolak, tergantung, tidak diterima dan seumpama itu maksudnya. Jadi peringkat awal kita melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dengan kita lafaz. Tapi sampai peringkat lafaz itu ibarat kita memakai baju. Kita hanya memandang baju bila mana baju itu berasing dengan badan kita. Lafaz Bismillah itu ibarat analoginya ibarat baju. Jadi kita kena mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini sehingga seperti seolah-olah macam kita memakai baju. Bila kita dah pakai baju, kita pandang lagi tak baju kita? Tak pandang dah baju kita. Tapi kita tahu baju ni untuk kuliah subuh, baju ni untuk pergi bekerja, baju ni untuk pergi berjoging, kita tahu. Jadi kita dalam keadaan selesa dengan baju itu. Seperti mana kita berasa selesa dengan baju yang kita pakai untuk aktiviti seharian, untuk cover menutupi jasmani kita, maka seperti itulah kita kena selesa untuk cover rohani kita dengan baju Bismillahirrahmanirrahim. Barulah diperkirakan kita kekal dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah paling minimum untuk mencapai nafsu mutmainnah. Disebut sebagai tauhid af'al.
Disebut sebagai tauhid afal, mencapai kedudukan maqam paling minimum sebagai seorang hamba Allah, iaitu bernafsu mutmainnah pada qadar yang paling asas, iaitu bertauhid kepada Allah Ta'ala, dan disebut sebagai tauhid af'al, iaitu mengesakan Allah dalam segala gerak, dalam segala perbuatan Allah, bahawa perbuatan Allah Ta'ala itu dikuasakan, digerakkan. Okey, maknanya sumber segala perbuatan Allah Ta'ala itu adalah dua sifatnya, iaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu nafsu mutmainnah. Bila mencapai nafsu mutmainnah, itulah nafsu yang tenang. Tenang itu tenang bagaimana? Tenang dalam takbir Allah. Orang yang tenang dalam takbir Allah akan berlaku rentetan sifat-sifatnya, iaitu sifat redha. Orang yang bersifat dengan redha, dia tidak akan argue kenapa begitu, kenapa begini. Kenapa kena puasa, kenapa kena solat, isteri kenapa begini, suami. Tak akan argue. Sebab apa? Sebab dia dah mencapai peringkat taslim mutlak. Apa taslim mutlak? Penyerahan mutlak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibarat macam mana? Ibarat begini. Anak ni kalau tak tengok mak dia, gelisah ke ataupun okey? Tak tengok mak dia, tak tengok bapak, tak apa lagi. Sorry lah bapak. Sorry lah bapak. Anak tak tengok kita, no problem. Tapi anak kau tak tengok mak dia, bosan tu kat rumah. Dalam keadaan rumah tu segala keperluan dah ada, tapi dia kata, saya bosan kalau mak tak ada kat rumah. Gitu. Dia nak tengok mak dia je. Lepas tu mak dia ada kat situ, dia bukan tengok mak dia, bukan dia pegang mak dia pun. Bila mak dia kat sebelah tu, dia main game dia. Dia main game je. Tapi dia nak rasa macam dalam pandangan. Dia dalam penuh sedar dia, dalam pandangan dia. Maka dia akan tenang. Begitulah ibaratnya kita dengan Allah. Yang kita jadi macam-macam masalah, sedih, kecewa, apa semua bagai, hati koyak, apa koyak semua ni. Okey, sebab kita tidak mencapai rasa bersama dengan Allah Ta'ala itu. Jadi cara nak merasai bersama dengan Allah Ta'ala itu dengan membangkitkan kesedaran. Tidak ada gerak dan diam di alam buana ini melainkan dengan takbir Allah. Ya, ini perbuatan Allah apa dia? Mentadbir. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Ta'ala tu tidak mengambil ngantuk dan tidak mengambil tidur. Maksudnya sentiasa mentadbir kita. Perihalan Allah sentiasa mentadbir kita itu ada dalam apa dia? Sifat maknawiyah. Kaunuhu qadiran, kaunuhu sampailah kaunuhu mutakalliman. Okey, sifat maknawiyah. Okey, maknawiyah. Okey, tapi itu kuliah akidah. Kita sekarang ni kuliah kekal tenang dalam takbir Allah. Jadi Allah mentadbir, yang menggerakkan perbuatan Allah Ta'ala itu adalah daripada apa dia? Sifat kasih dan sayang. Jadi kita jangan nampak hanya pokok yang bergoyang. Kita nampak Allah yang menggerakkan pokok dengan kudrat dan iradatnya. Okay, kemudian Allah menggerakkan pokok itu dengan apa? Sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kita nampak kat situ. Maka pokok itu lambaian kasih Allah. Habis. Angin yang menerpa, walaupun angin aircon ni macam touchy sikit lah kan, sebab dia dah ciptaan manusia. Tapi ikut mana pun asasnya Allah menciptakan manusia, Allah yang menggerakkan manusia untuk memikirkan macam mana cipta aircon. Akhirnya ikut mana pun akhirnya balik ke siapa? Balik ke Allah juga. Maka angin dingin yang menerpa itu digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh Allah. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Dengan sifat yang bagaimana Allah berperbuatan begitu, dengan sifat kasih dan sayang. Maka apa saja angin yang menerpa semuanya adalah tanda kasih sayang Allah dalam pelukan Allah. Itu kita kena latih. Dan benda ni takkan dapat senang-senang. Takkan dapat senang-senang. Kita baru masuk kerja kat jabatan kerajaan kita pun sebulan yang pertama, paling-paling setahun pertama, apa kita kena buat? Buat kerja dulu ke buat kursus dulu? Kursus dulu. Nak sah jawatan, berapa banyak siri kursus kita kena lalui, betul? Latihan dulu. Tiba-tiba dalam konteks kita sebagai hamba Allah nak mencapai tenang dengan Allah, lahir-lahir Islam je, terus dapat tenang dengan Allah. Aci tak aci? Tak aci betul. Dalam kerja kita berkursus, lepas tu nak naik pangkat, kursus lagi. Induksi sana, induksi sini, betul? Induksi ke injeksi ya? Induksi ya, bukan injeksi lain. Induk sana, induk sini. Jadi mana kita willing untuk upgrading kita punya status dalam pekerjaan. Tapi kita dengan Allah Ta'ala ni macam mana kita nak upgrading status rohani kita dengan Allah? Mentang-mentang lahir Islam. Lahir Islam tu pun bonus je Allah bagi. Itu belagak. Apa maksud belagak? Maksudnya apa dia? Tak nak ambil balik talqin syahadah itu. Tak nak ambil balik talqin. Kita hanya Islam di atas apa? Di atas kita lahir-lahir Islam.
Kemudian ayah kita mengazankan kita, waktu tu kita tak tahu apa-apa, itu rohani saja, akal tak ada lagi. Lepas tu mengkomatkan kita. Kemudian kita besar tengok, lepas tu akhirnya kita belajar syahadah untuk kita solat. Ada tak kita ambil talqin syahadah daripada mana-mana guru yang membimbing? Ambil talqin itu. Ada ke tak ada? Kalau tidak diambil talqin syahadah, bermaksud kita hanya bercukupan dengan ini kritikal tau, ini critical thinking. Bukannya untuk rasa ofensif dan tidak mana defense, yang tak perlu bersifat defensif dan sebagainya, bukan. Ini hanya muhasabah umum saja. Kalau berkaitan dengan diri kita, kita ambil. Kalau tak berkaitan dengan diri kita, you dah tepi. Jangan sensitif sangat. Ini untuk penghayatan sempurna ma'al hijrah. Dan benda ni kali pertama saya diberi teguran oleh guru yang membimbing rohani saya tersentap sendiri. Sebab saya menerima ilmu ni, waktu tu saya dah habis belajar kat Mesir dan sebagainya. Kita rasa kita boleh alim ulama' sekali lah. Waktu mengajar tu, kalau orang tanya, Ustaz boleh mengajar apa? Apa yang awak nak saya ajar? Ustaz, memang kita belajar semua. Tapi dia rasa ilmu tu nampak. Tiba-tiba bila saya pergi pada seorang mursyid ini, maknanya dia kata, Ustaz dah talqin belum syahadah? Nak ke talqin apa lagi? Sentap ni, kisah yang panjang. Tapi maknanya benda tu signifikan. Untuk awal Muharram ini, hari pertama tahun baru ini, kita fikir balik. Syahadah kita tu bercukupan dengan syahadah keislaman. Rukun Islam pertama itu, kita hanya bercukup dengan kita lahir Islam ke, ataupun kita ambil balik syahadah tu daripada mana-mana guru. Cuba kita fikir balik. Solat. Kita terus pandai solat tak? Ataupun kita ambil solat tu daripada mana-mana guru? Kita ambil. Ke siapa-siapa yang tubik-tubik keluar je, bila dah memayis 7 tahun je, terus Allahu Akbar solat dia. Mana ada? Kita ambil daripada guru. Paling-paling guru itu mak kita, bapak kita. Betul tak betul? Betul, itu solat. Tapi solat ni rukun Islam ke berapa? Solat rukun Islam yang kedua. Okey, kemudian puasa. Puasa ni tiba-tiba maknanya sampai Ramadan, umur kita 11 tahun dah boleh bertahan lapar, maknanya bangun-bangun terus sahur siap. Ada macam tu? Tak ada. Kita ambil macam mana prosedur nak berpuasa tu. Okey, bulannya bulan Ramadan, waktu sahurnya sebelum subuh, bangun sahur makan, kemudian buka dan sebagainya. Kita ambil prosedur itu. Kemudian bila time itu rukun Islam yang ketiga. Okey, rukun yang keempat apa dia? Zakat. Bila zakat tu maknanya ada automatik. Maknanya bila kita dah kerja tu automatik kita bayar zakat. Melainkan kita waktu kecil dulu, maknanya kita diperingatkan tentang zakat fitrah dan sebagainya, betul? Semua kita ambil benda tu. Last kali haji. Sekarang ni jemaah-jemaah haji dah mula balik. Mudah-mudahan semua jemaah haji Malaysia dan semua umat Islam yang berhaji, Allah berikan haji yang mabrur dengan barakah. Mana-mana para kekasih Allah yang turut melaksanakan haji pada tahun ini. Allahumma amin. Habis. Jadi haji ada ke kita pandai haji? Haji lagi berkursus berulang-ulang kali kursus. Tak faham-faham pula. Kursus tak faham betul, kursus lagi. Lepas tu baca buku lagi. Sampai kat sana, tabung haji bagi mutawif lagi. Kita pulun sangat. Tapi rukun Islam pertama kat mana kita ambil? Rukun Islam pertama kat mana kita ambil? Ada mana-mana kita ambil, mana-mana guru mentalkinkan balik syahadah kita. Paling-paling kita baca syahadah tu waktu bila? Waktu nak belajar solat. Muju-muju kalau solat tu ada kena syahadah. Kalau tidak mungkin syahadah pun kita ambil kira. Solat kita pecah, ada rukun solat, syarat solat dan sebagainya. Puasa, zakat, haji pun begitu. Dah tu syahadah. Di mana kita mengumpas syahadah ni? Begitu. Jadi ini perlu, ini penting. Sebab itulah maknanya kita bersolat tapi tak rasa tenang dan damai dengan solat, tapi rasa macam terpaksa solat ibaratnya. Kita tak rasa kenikmatan solat itu. Kita tak rasa solat, puasa, zakat, haji sebagai satu sistem kasih sayang Allah yang Allah Ta'ala syariatkan secara berperingkat-peringkat, bermula dengan solat seawal Nabi telah berhijrah ke Madinah. Ada tak solat waktu zaman Makkah? Tak ada solat zaman Makkah, tak ada solat untuk umat. Nabi SAW memang kekal dengan syariat Hanif. Syariat daripada Nabi Ibrahim, iaitu solat 2 rakaat. Itu Nabi SAW. Okey, tapi tak terbeban, tak tertaklif pada umat. Okey, kemudian bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, hijrah ke Madinah itu bukan melarikan diri daripada ancaman Mekah, bukan. Hijrah ke Madinah itu apa dia? Adalah untuk membina satu sistem kasih sayang. Dan sistem kasih sayang tu bermula dengan persyaratan solat, kemudian ada puasa, kemudian zakat, perniagaan sebagainya, kemudian pada haji. Selepas daripada itu Nabi pun wafat. Ringkas cerita macam tu. Itu semua kat Madinah. Madinah adalah tempat pembinaan kasih sayang. Kita sekarang ini melaksanakan syariat-syariat yang ada ni, rasa tak kita dalam kasih sayang Allah? Siapa yang tak bergaduh? Siapa yang pernah pergi umrah? Angkat tangan, pergi umrah, pergi haji. Waktu umrah tu ada tak bergaduh?
Umrah je dulu, umrah dulu. Ada tak bergaduh? Ada tak rasa tersinggung dengan orang-orang tersinggung dengan kita, berasak-asak ke apa? Ada tak? Tak mengalami benda macam tu. Ataupun semua orang akan mengalami rasa apa dia? Seawal turun-turun ke immigration pun dah macam-macam mulut dekat pegawai-pegawai tu. Beratur panjang lah, lambat lah apa semua. Dulu utamanya, sekarang dah lebih baik. Lepas tu kalau kita tawaf, orang bertuh kita, orang bertuh apa? Orang tersinggul kita apa sebagainya, maka kita dah tak sisa dengan orang. Jangan kata orang lain yang kita tak kenal. Dalam tim jemaah kita, satu bas itu pun nak pergi tu, lambat lah, nak pergi tandas lah, lepas tu pergi shop, lepas tu pergi beli tambah lah apa semua kan? Jadi maknanya kenapa pula ada gaduh-gaduh? Jangan kata satu tim jemaah tu, kalau kita pergi suami isteri pun mesti ada. Sebab apa? Dalam solat pun maknanya kadang-kadang, dalam solat kita kat sini, dalam puasa, dalam kita nak buat perencanaan apa-apa program pun macam-macam benda berlaku kan. Kadang-kadang pergaduhan tu memang lumrah, manusia yang perbezaan pendapat, tetapi kadang-kadang tak terkawal. Sebab apa begitu? Sebab poin dia tak merasai semua perkara itu adalah sebagai satu sistem kasih sayang Allah. Tak rasa nikmat gitu. Kalau solat, sistem kasih sayang Allah. Kalau puasa, sistem kasih sayang Allah. Dan itu adalah yang basic. Pergi kepada pentadbiran, kehidupan, kekeluargaan, kenegaraan dan yang lebih luas lagi. Semuanya itu mesti based on sunnah siapa? Mesti based on sunnah Nabi SAW. Maka apa sebenarnya yang Nabi bawakan? Sistem kasih sayang Allah. Kalau orang sedar benda tu, maknanya pergaduhan tak ada. Hanya persoalan memilih, bukan persoalan bermusuh dan berperang dan caci maki dan sebagainya. Dia akan jadi senang. Tapi sekarang nampak tak benda tu seperti maknanya mesti macam seolah-olah macam berentakan, bermaki-makian, bermusuh-musuhan, mengkafir-kafirkan, membatil-batilkan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam melaksanakan kehidupan, sistem kehidupan ni dia tak faham. The first place adalah sistem kasih sayang Allah. Kenapa jadi begitu? Barangkali dia pergi kepada sistem kehidupan itu tidak diawali dengan mengambil talqin syahadah tadi. Barangkali kalau mengambil talqin syahadah, mana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, dia akan bawa kepada apa dia? Mengenali Allah. Allah tu segala-galanya dengan namanya. Okey, semuanya dan takbir Allah pergi kepada Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang kita baca tadi. Okey, kemudian itu adalah pegangannya. Okey, kemudian menyempurnakan pegangan itu pergi kepada Muhammadur Rasulullah. Bahawa sistem itu seperti yang Allah Ta'ala datangkan Nabi SAW untuk memberi petunjuk kepada kita. Maka akhirnya semua perihal kehidupan kita itu semuanya dalam satu titik yang sama. Walaupun kita memilih warna yang berbeza, pendekatan yang berbeza, kerja yang berbeza, tempat tinggal yang berbeza di kalangan adik-beradik kita dan sebagainya, tapi tetap kita ada kongsi nilai yang sama, iaitu kita dalam kasih Allah. Itu adalah natijah daripada orang mengambil talqin syahadah. Natijah daripada orang yang mengambil talqin syahadah. Begitu. Dan ilmu apa yang ambil talqin syahadah ni? Ilmu apa? Ilmu apa yang ambil talqin syahadah? Ni kita overhaul balik keilmuan kita. Ilmu apa yang menitik beratkan talqin syahadah ni? Okey, soalan dia, ada apa, berapa ilmu utama dalam Islam? Dalam Islam ada 3 ilmu utama. Dalam Islam ada 3 ilmu utama, disebut sebagai ilmu fardu ain. Jangan mengajilah tafsir ke hadis ke apa buku, maknanya apa-apa buku lain lah, apa semua, hatta tafsir hadis, apa-apa buku, jangan ngaji lagi lah. Selesai 3 benda ni dulu. Yang lain itu semua fardu kifayah, kita tak tahu pun tak ada had. Nampak tak? Ibarat macam ni lah, ibarat. Kita ambil SPM. Subjek lain semua A tambah. Bahasa Melayu gagal. Ada nilai tak sejak SPM kita tu? Dalam konteks kita rakyat Malaysia, ada nilai tak? Tak ada. Tak payah ngaji lah apa-apa pun, ambil bahasa Melayu dulu. Kod mana pun ni, bahasa Melayu. Penting orang Malaysia ni. Nak kerja kerajaan boleh tak ada bahasa Melayu. Ada boleh, SPM tu kira macam rubbish kalau tak ada bahasa Melayu. Bahasa Melayu tu ilmu fardu ain. Dalam konteks SPM. Dalam agama Islam 3 ilmu fardu ain, iaitu ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Mana cari ilmu akidah, fiqh dan tasawuf. Ilmu akidah, framework dia Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu yang muktabar. Nak ambil yang Wahabi, jangan, tak muktabar. Syiah, Mu'tazilah, liberal semua tu, jangan, itu tak muktabar.
Tapi kenapa ada yang tak muktabar itu? Untuk kita lebih mensyukuri kebenaran apabila kita mengenali kebatilan. Itu saja. Alright. Yang kita ambil Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah itu apa benda Ustaz? Alah pengajian sifat 20. Itu zaman lama kita. Ulama-ulama dulu antara buku Misbahul Munir, okey, satu tajuk buku, ulama dulu dah buat pekarangan dah. Maknanya jangan sampai ada masyarakat kita ini yang terpedaya dengan slogan-slogan mengatakan bahawa tak penting belajar ilmu sifat 20 dan sebagainya. Sebab itu asas dia. Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, habis. Tapi benda tu kena belajar lebih lanjut ya. Dalam fiqh bermazhab. Tiba-tiba ada orang kata pergi pada Quran Sunnah tak perlu mazhab. Kita faham Quran, faham hadis, kita terus buat seperti mana yang Nabi kata, Nabi tu maksum, Imam Syafi'i tak maksum. Tapi kamu dengan Imam Syafi'i, siapa kamu dengan Imam Syafi'i? Contohnya kan. Okey, jadi mana kalau fiqh bermazhab, kalau tasawuf bertarikah. Itu bendanya. Jadi kalau tidak ada Asy'ariyah Maturidiyah sebagai pegangan akidah, kalau tidak ada Syafi'i sebagai pegangan mazhab, pelaksanaan mazhab, dan kalau tidak ada tarikah sebagai untuk kita bertasawuf, maknanya ilmu-ilmu lain tu tak payah belajar. Sebab apa? Bahasa Melayu fail. Ilmu fardu kifayah maknanya kena diikat dengan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain kena ada dulu. Macam tu. Jadi dalam banyak-banyak ilmu ni, ilmu mana yang menitik beratkan berkenaan dengan talqin syahadah? Ilmu tasawuf. Tidak ada mursyid yang apabila menerima murid untuk mengambil bai'ah ataupun mengambil tariqah, mereka akan mensyahadahkan apa dia? Akan mentalkinkan syahadah. Kena ambil. Ustaz, kalau tak ambil macam mana? Kalau tak ambil nafsu tak mutmainnah. Ibaratnya, Ustaz, kalau tak makan ubat macam mana? Sakit lah. Ini saya kata sembang ni hukum adat. Tak makan ubat sakit. Ustaz, kalau tak mandi macam mana? Tak basah. Itu saja. Kalau tak basah macam mana? Kulit kering, busuk dan sebagainya, tak selesa, tak segar. Maka kena mandi juga. Kita nak air ke kita nak basah? Kita nak air ke kita nak basah? Pelik juga soalan. Saya nak basah je Ustaz, tak nak air. Kalau orang muda kata, wak lu. Orang muda kata, Abu Halim. Kenapa macam ni? Boleh dapat dibayangkan tak? Nak basah tapi tak nak air. Tak boleh. Nak air, nak air sebab nak basah. Tapi ada orang juga nak air tapi tak nak basah, nak simpan air saja. Tapi nak basah mesti ada air. Jadi kita perlu basah, kena dapatkan air. Kita perlu untuk memakai syahadah, kita perlukan talqin. Dan untuk itu kita perlu untuk mengambil tariqah. Dan tariqah tu cara yang benar kita bertasawuf. Sekarang ni dah ada tariqah belum? Itu. Tak ada apa ke tariqah Ustaz? Tariqah ni bukan optional je Ustaz. Ada tak apa, tak ada tak apa. Macam ni, yang optional tu tariqah yang bernama dengan nama-nama yang tertentu. Tetapi macam mana untuk memastikan kita dalam keadaan mutmainnah, itu wajib. Untuk memastikan kita berada dalam keadaan mutmainnah itu wajib, bukan pilihan. Dan perjalanan daripada nafsu amarah pergi kepada nafsu lawamah, pergi kepada nafsu malhamah, pergi kepada nafsu mutmainnah. Perjalanan itulah tariqah. Sama ada kita dibimbing oleh guru secara khususi tanpa nama-nama tariqah tertentu, ataupun kita mengambil satu sistem yang established di atas nama tariqah yang pelbagai. Ada Ahmadiyah dekat Negeri Sembilan, dekat dengan kita. Kemudian ada Syatariah, umum alam Melayu ni semua rata-ratanya tariqah Syatariah. Okey, ada Naqsyabandiyah juga menular dalam alam Nusantara ini. Naqsyabandiyah tu ada beberapa pendekatan-pendekatan jalur sanadnya. Kemudian ada Samaniyah, bersifat zikir ni asyik. Okey, kemudian ada apa lagi? Qadiriyah dan macam-macam lagi lah. Syazuliyah, yang hizib Bahar yang kita amalkan sebagainya itu, banyak hizib-hizib tu daripada Imam Abu Hasan Syazuli. Dan benda tu kena ada. Kena ada. Ustaz, saya dah beramal je Ustaz. Saya dah beramal saja, tak ada tariqah. Tapi siapa amal? Saya amal selawat itu, amal selawat ini, amal hizib roti ini dan sebagainya. Soalnya bukan soal amalan kamu. Soalnya di mana kamu dibimbing untuk meningkatkan rohani kamu. Jadi kalau awal mula bimbingan adalah mendapatkan talqin syahadah. Itu awal belajar ilmu tasawuf, awal bertariqah talqin supaya sah endorse. Begitu. Habis. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang kedua apa dia? Maknanya untuk mendapatkan natijah daripada syahadah itu, kita nak talqin. Itu talqin. Alangkah nak baca Quran pun kena dengan cara talqin. Sah tak kita baca Quran dengan YouTube atau kita baca sendiri? Sah tak sah? Okey, kita tak pandai baca Jawi, kita pandai baca Rumi. Rumi tu kalau A2 maknanya 2 harkat, kalau A3
6 harkat contohnya kan, kita baca tu, bacaan kita betul, tapi kita tak ambil daripada mulut guru ke mulut kita, sah tak bacaan tu? Dalam ilmu qiraat dan ilmu tajwid tak sah. Al-Quran kena ambil dengan talqin. Tu Nabi SAW ditegur oleh malaikat Jibril, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bihi tu. Jangan kamu menggerakkan mulut kamu untuk bersegera kamu melafazkannya. Nabi takut-takut lupa pada kemanusiaan dia, tapi ditegur, jangan cepat sangat. Dengar tu, Jibril baca, lepas tu baru Nabi melafazkan. Itu kaedah dia, kena talqin. Al-Fatihah pun kena dapat secara talqin. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu guru talqin, kita pandang mulut guru. Bila kita baca, mulut guru pandang mulut kita. Tapi kalau guru yang dah expert, tak payah pandang mulut dah, dia tejam mata je. Kita salah dot ke zal dengan zai dan sebagainya, itu semua dah dapat detect. Nampak tak? Itu Al-Quran. Okey, diawali dengan talqin syahadah. Okey, jadi walaupun maknanya Allah SWT tidak ada yang meminta, tetapi di atas latihan awalan, maknanya jumlah, maknanya daripada syahadah yang saya dapat daripada guru saya talqinkan kepada tuan-tuan kat sini. Nak ikut tak ikut, yudah, yang penting habis bahagian saya. Gitu. Ustaz dah tu nak talqin apa lagi ustaz? Ikut. Tapi yang betul lepas. Benda ni kalau tak dipersedarkan, itu ingatkan dah settle semua. Lah kali apa dia? Beramal tapi nafsu amarah. Macam mana contoh beramal tapi nafsu amarah? Rasa dia baik. Dia pandang baik dia beramal. Dia tak pandang baik Allah. Dia tak tenggelam dalam ar-Rahman dan ar-Rahim Allah dalam dia beramal. Maka dia rasa dia layak untuk dapat pahala dan layak masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia banyak amal hizib dan sebagainya. Dahi hitam sikit. Nampak tak? Kenapa orang tak pilih aku jadi imam ni? Aku banyak amal kat sini ni. Dia nampak diri dia dalam buat baik. Dia tak nampak baik Allah. Sebab apa? Tak tenggelam dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Menyombong dengan amal tu. Sebab dalam surah Amarah. Sebab apa begitu? Tidak mendapat barakah daripada syahadah. Kenapa begitu? Sebab tidak menyempurnakan asbabnya. Apa asbabnya? Mendapat talqin syahadah. Itu bendanya. Jadi saya talqinkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sebagai apa-apa. Sebagai asas syarat. Nanti tuan-tuan dan puan-puan pergilah mana-mana mursyid, mana-mana pembimbing kerohanian dan sebagainya, maka jangan malu-malu, jangan segan-segan. Umur semakin pendek, bila-bila boleh mati. Kalau benda tu rasa macam ya tak ya, ada ke tak ada, maknanya anggaplah tak ada, ambillah, nothing tulus, tak rugi apa pun. Kemudian dapat talqin syahadah itu, minta izin terus. Saya ni didik anak saya tak pernah talqin syahadah ke anak saya ni. Hantar surah agama kata-kata, tapi tak tahu dia dah ambil talqin syahadah ke belum. Lepas tu terus talqinkan kepada anak-anak, talqinkan kepada menantu, talqinkan kepada cucu. Sampai anak-anak kata, "Bapak ni kenapa nak mati dah ke?" Dah tu kalau kau mati, selesai bahagian aku membimbing kamu dalam aspek rohani. Itu je ambil. Kalau rasa-rasa tak lambat lagi nak jumpa mana-mana guru, nak cari semua, macam mana nak cari ustaz, tak apa, semua bagai, bercukupan dengan apa yang kita talqinkan pagi ni, bagi terus kepada anak cucu Syekh Habis. Bagi je. Kita dah sampai dalam keadaan yang darurat. Semua masa keadaan semakin cepat. Tiba-tiba je begini, tiba-tiba je begini, betul tak? Jadi maknanya tak payah nak tunggu-tunggu lagi semua bagai. Maknanya talqin terus. Ini yang saya rasa, yang kita muhasabahkan bersama dalam awal tahun baru hijrah tahun 1445 ini, bahawa benda-benda yang perlu kita buat. Sebab apa? Sebab kita fikir macam ni. Lagi banyak ilmu, lagi bergaduh. Lagi banyak kemajuan, lagi bertelingkah. Lagi banyak, semua jadi. Apa benda yang tak tenang sangat ni? Mungkin tidak ada talqin syahadah itu. Jadi maknanya dia hanya meyakini Allah tapi tidak menikmati sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Dia meyakini di umat Nabi SAW tapi tidak menghargai Nabi itu rahmatan lil alamin. Kalau semua orang dalam kedua keadaan ini penuh sedar, insya-Allah apa-apa saja semua ada kontrol. Taklah sampai terover-over sangat. Sekarang nampak tak keoverannya? Over belaka sekarang. Over semua. Jadi tenang-tenang sikit. Jom kita hadirkan Al-Fatihah kepada semua guru yang saya mendapat beberapa kali talqin syahadah daripadanya. Kemudian terus saya mentalqinkan syahadah. Siapa yang sudi ambil, lafaz dah sendiri-sendiri. Tapi kalau talqin tu bukan dalam hati, talqin lafzun bilafzin. Bergerakkan lidah. Persukuran suara tu didengar sendiri. Gerak lidah bergerak, mulut terbuka. Itu maksud talqin. Kalau rasa tak apalah saya dah ada dengan guru saya dan sebagainya, silakan. Macam tu. Yang penting kita habis tanggungjawab kita je. Benda ni kita kena buka. Sekali kaidah maknanya kita dah rasa tak ada usaha ke arah untuk sampai kita menikmati syariat Islam tu sebagai sistem kasih Allah. Saya ulang balik. Orang faham syariat,
Tetapi orang tak faham kita dalam sistem kasih sayang Allah. Apa gendalanya? Saya rasa kita tak mendapat talqin syahadah secara yang arus perdana. Dan itu semua dalam aspek bidang tasawuf. Ramai-ramai orang Malaysia ke ni, orang Islam sekarang ni, bahagian tasawuf paling dia tinggal. Tarikah paling dia tak ambil cakna. Maka dia tak fikir macam mana untuk meningkatkan nafsu daripada amarah kepada mutmainnah. Itu rata-rata kajian saya begitu. Sampai ke Patani saya buat kajian begitu. Rata-rata benda tarikah ni orang tak ambil cakna mana. Jadi lantaran itu, maka makna mungkin sebab inilah yang kita tak dapat nak bertoleransi, bermaaf-maafan, berlapang dada terbuka dan sebagainya. Begitu. Jadi kita talqin syahadah bersama-sama. Al-Fatihah untuk guru yang membimbing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dalam syahadah itu ada 3 ilmu. Dalam syahadah itu ada 3 ilmu. Ilmu fardu ain. Pada bahagian la ilaha illallah itu ilmu akidah. Dan ilmu akidah ni di mana Nabi SAW ajarkan pada kita? Di Mekah. Di Mekah. Jadi tempoh Mekah tu semuanya untuk pelajaran akidah. Di atas kalimah la ilaha illallah. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah tu adalah ilmu apa dia? Ilmu syariah. Ilmu syariah, syariat kehidupan. Mana yang dibawa oleh Nabi SAW. Maknanya kita nak balik kepada mengaplikasikan syariat sebab kita semua nak berada dalam kasih sayang Allah. Itu je. Bukan sebab kita rasa kita ni baik sangat yang selayaknya untuk buat sistem-sistem dalam kehidupan Islam. Bukan itu yang kemuncaknya. Kemuncaknya, kenapa kita nak bawa kepada aplikasi sistem Islam yang syumul? Sebab at the first place kita nak berada dalam kasih sayang Allah. Jadi apa saja gendala dalam ke arah itu, semuanya dengan kesadaran nak balik kepada kasih sayang Allah. Jadi dapat diurus jaya dengan baik. Begitu. Ada habis. Itu ilmu yang kedua, ilmu syariat, ilmu fiqh. Okey, ada satu lagi ilmu pada kalimah asyhadu. Apa lagi ilmu berbaki? Kalimah asyhadu. Kita ada 3 ilmu fardu ain. Ilmu akidah la ilaha illallah. Ilmu fiqh Muhammadur Rasulullah. Okey, ada satu berbaki ilmu iaitu pada kalimah asyhadu. Asyhadu ni ilmu apa? Ilmu tasawuf. Berapa kali kena ulang? Berapa kali kena ulang asyhadu tu? 2 kali. Kalau kita nak talqinkan orang kafir nak masuk Islam, kita sebut asyhadu tu sekali. Sah tak sah talqin untuk keislaman orang tu? Sekali. Tak sah. Dia kena syahadatain. Menyebut syahadatain. Maknanya 2 kalimah syahadah. Ada kata menyebut syahadah saja. Tak, kitab Arab disebut syahadatain. Kitab Melayu disebut 2 kalimah syahadah. Maknanya asyhadu tu kena ulang. Kena ulang. Cumanya kalau dalam bahasa Arab tu dia ada takdir sebagainya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa kat situ wa anna Muhammadar Rasulullah dia dah ditakdirkan ataf, maknanya dia dah masukkan. Tapi itu tetap tak sempurna. Dalam untuk mentalkinkan keislaman kena ulang 2 kali. Begitu asyhadu. Jadi pada kalimah asyhadu tu ilmu tasawuf. Apa maksud asyhadu? Aku bersaksi.
Aku bersaksi. Allah Ta'ala tak kata uqinu, aku meyakini. Tak. Soalnya memang kita kena yakin Allah tu Tuhan, kita kena yakin Allah tu Nabi SAW. Tapi cukup tak sekadar yakin? Tak. Tapi Allah Ta'ala sebut apa dia? Dalam hadis Nabi SAW sebut apa dia? Ashhadu, aku bersaksi. Bersaksi ni maknanya apa dia? Menyaksi. Dia lebih daripada meyakini. Mula-mula kita mengetahui. Lepas tahu kita meyakini. Lepas dah yakin kita mengingati. Lepas dah ingat kita bersaksi. Dan kalimah syahadah tu kena sampai ke peringkat bersaksi. Nak saksi siapa? Saksi Allah tu Tuhan, saksi Nabi tu Rasul. Di mana tempat nak memandang Allah dan Nabi SAW? Nak memandang Allah pada segala gerak dan diam makhluk ni secara umum. Nak memandang Nabi SAW pada apa dia? Segala gerak manusia umat Nabi SAW yang melaksanakan syariat yang Nabi sampaikan. Di mana? Di Madinah, sistem kehidupan. Dia asyhadu, itulah ilmu tasawuf. Mana kena menyaksi. Maka kita dengan Allah Ta'ala kena sampai seolah-olah memandang Allah dan Rasulullah SAW. Dalam aspek untuk bersaksi benar-benar, maknanya memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi mana yang perlu untuk kita jadikan rujukan? Nabi yang paling signifikan untuk ibadah haji. Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ketauhidan Nabi Ibrahim AS, maknanya membunuh anak sendiri kerana tidak menduakan cinta dengan Allah, meninggalkan isteri kerana hanya dengan Allah, rela dicampakkan dalam api hanya mata-mata kerana nak bersama dengan Allah. Jadi bila dicampak dalam api, api tidak membakarnya. Bila disembelih anaknya Nabi Ismail, Allah menggantikannya dengan kibas. Bila meninggalkan isterinya Siti Hajar, Allah Ta'ala menggantikan dengan apa dia? Satu kehidupan dengan asbab air Zam-Zam. Itu kisah tu kita dah tahu. Maksudnya apa dia? Role model ketauhidan itu ada pada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim satu-satunya Nabi yang mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Lantaran itu syariat Nabi Muhammad SAW dalam solat mesti selawat Ibrahimiyah, dan ada syariat yang namanya haji. Semuanya berkaitan dengan apa yang berlaku pada Nabi Ibrahim AS. Sebab apa? Sebab itu adalah mercu tanda keimanan kepada Allah. Adapun Muhammadur Rasulullah adalah sistem kehidupan berasaskan kepada kasih sayang. Macam mana kata nak bawa Islam tapi bermaki-makian? Sistem apa yang kita nak bawa sebenarnya? Nak bawa Islam, nak bawa keadilan, nak bawa keamanahan, nak bawa maknanya pentadbiran dan sebagainya, tetapi bermusuh-musuhan. Apa maknanya ni? Sistem apa sebenarnya? Adakah nak mendakwa kita ni yang terbaik dan memandang orang semua baik, atau ada kepentingan duniawi menunggang sana sini dan sebagainya, ataupun semuanya benar-benar jujur nak berada dalam kasih Allah dan nak membawa semua umat berada kembali dalam kasih Allah dengan sistem yang Nabi SAW sampaikan? Itu benarnya. Jadi benda ni semua kena kembali kepada asyhadu itu. Yang la ilaha illallah orang belajar habis. Muhammadur Rasulullah pun orang tahu habis, faham, yakin dan sedang menuju ke arah itu. Tapi satu lagi yang tak cukup. Untuk 1445 ni, cuba kita sempurnakan. Bahagian apa dia? Bahagian asyhadu. Asyhadu tu ilmu tasawuf. Belajar ilmu tasawuf dalam institusi tariqah. Maka carilah mana-mana tariqah. Untuk kita benar-benar memandang Allah yang kita yakini, sehingga kita menikmati Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Benar-benar menghargai kita sebagai umat Nabi SAW. Sehingga benar-benar kita memandang agungnya Nabi SAW, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Begitu. Itu pada kalimah asyhadu. Sehingga kita dengan penuh kesedaran, walaupun jasad Nabi SAW sekarang di Madinah, tapi rohaniah Nabi bersama dengan kita. Kalau kita berselawat, Nabi pasti akan menjawab selawat kita. Pasti. Pasti. Hidup, nyata, ada bersama. Itulah kelegaan. Itulah kelegaan bagi orang yang beriman. Dan itulah asas kefahaman untuk menuju nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah, tenang dalam takdir Allah. Dan yang ketiga, saya nak mentalkinkan, nak memberikan kepada semua yang di sini, dan juga yang ikut dalam live, sama ada live kat sini ke live kat situ ke, okey, mana asalkan real time itu valid. Tapi kalau rakaman hanya pengetahuan, tak valid.
Real time valid. Mana kita kat sini, orang ni kat rumah masing-masing apa dalam apa juga keadaan valid. Sebab real time. Kita ambil kemudahan teknologi. Tapi lepas ni kalau dekat Facebook dah diapungkan sebagai rakaman, itu hanya pengetahuan. Kena ambil secara berdepan balik. Begitu. Syahadah tadi pun selesai. Bismillah tadi pun selesai. Yang ketiga, selawat. Selawat yang kita dapat daripada Ustaz Muhammad Amin, daripada gurunya Kiai Zain Syukri di Palembang. Dan selawat ini pada penceritaannya, pada perkhabarannya, insyaAllah 7.30 kita habis. 7.30 kita habis. Maknanya pada perkhabarannya, maknanya diperolehi daripada satu mimpi oleh Kiai Zain Syukri. Dalam mimpi tersebut beramai-ramai berjemaah, okey, maknanya mengulang-ulang selawat itu sampai bila bangun teringat lafaz selawat itu. Dan dalam mimpi itu penceritaannya ada satu susuk yang bercahaya nampak daripada tepi. Dalam mimpi itu dihadirkan kefahaman bahawa itu adalah Rasulullah SAW. Ini benda yang biasa. Benda yang masa. Benda biasa. Dan banyak je para mursyid mendapat selawat daripada mimpi-mimpi. Begitu. Okey, sejak daripada itu maknanya Kiai Zain Syukri mengajarkan kepada Ustaz Muhammad Amin. Ustaz Muhammad Amin ni waktu Kiai Zain Syukri ni hidup antara murid yang muda umurnya. Okey, sekarang ni meneruskan amalan-amalan tarekah Samaniyah daripada Kiai Zain Syukri yang pengarang kitab Nur Ala Nur. Dulu pernah saya bacakan dulu. Sekarang dah stop sekejap sebab tak sempat masa. Kitab Nur Ala Nur. Okey. Jadi selawat itu diambil sempena dengan yang kisah tadilah. Ini kita tak perlu nak pastikan maknanya betul tak betul mimpi tadi itu, tak perlu nak pastikan. Sebab apa? Asalkan selawat itu tidak bercanggah dengan akidah dan fiqh. Begitu. Bertepatan dengan perkara umum dalam agama, yang difahami dalam agama, tidak bercanggah, tak ada masalah. Tapi adakah ada selawat yang maksur? Tak. Adakah ada selawat yang melebihi selawat Ibrahimiyah? Tak. Selawat Ibrahimiyah tetap yang utama, tapi tidak terlarang untuk kita beramal dengan selawat-selawat yang Allah ilhamkan kepada mana-mana guru. Okey, itulah selawat dia yang saya lafazkan. Saya akan ulang. Kali pertama dengar, kali kedua ikut dalam hati, kali ketiga ikut bersama-sama. Lepas tu kita akan ulang sampai 7 kali. Sehingga semua orang boleh hafal. Simple je selawat tu. Okey, kepada Kiai Zain Syukri, gurunya, murid-muridnya dan keturunannya serta semua yang mewarisi amalan-amalannya, dan juga kepada Ustaz Muhammad Amin dan semua yang beramal dengan amalan yang kita ambil ini, kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladzi jaa'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksudnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam dari Allah untuk junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi jaa, yang Allah datangkan, yang datang, bil haqqil mubin, alladzi jaa, yang datang dengan kebenaran yang nyata, al haqqil mubin, hak kebenaran yang nyata. Siapa? Allah. Kalau tak ada Nabi SAW yang mengkhabarkan Allah tu wujud, nescaya tak sampai kepada kita
dalil yang paling ampuh pada menyatakan wujudnya Allah. Jadi Nabi SAW datang untuk menyatakan Allah tu wujud. Allah wujud dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah mentadbir dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka kekal tenang dalam memandang wujud Allah. Kemudian wa arsaltahu rahmatan lil alamin, atas yakin pada Allah, maka Allah Taala mengutuskan baginda Nabi SAW untuk sebagai kerahmatan, kasih sayang ke seluruh alam. Maknanya apa saja nafas Nabi kasih sayang, perbuatan Nabi kasih sayang, syariat Nabi, tarikat Nabi, hakikat Nabi, makrifat Nabi, semuanya bertemakan kasih sayang. Maka kalau kita tenggelam dalam tujuan Nabi diutuskan untuk kita dalam sistem kasih sayang dan merasai kasih sayang Allah, maka tidak ada ruang untuk iblis dan syaitan mencapai kejayaan. Apakah kejayaan iblis dan syaitan? Saya pernah cakap kat sini dulu. Kejayaan iblis dan syaitan ada dua benda. Yang asas, mencetuskan innama yuridul syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Pertama, mencetuskan adawah, permusuhan. Kena faham. Yang kita kata Islam menang, tengok dulu musuh Islam dah kalah ke belum? Siapa musuh Islam? Orang yang tak salah orangnya kita ke? Bukan. Musuh Islam syaitan satu. Syaitan satu musuh Islam. Jadi kita nak pastikan kita menang, kita kena tengok musuh kita kalah ke tidak. Apa indikator kekalahan musuh? Apabila musuh tak dapat apa yang dia nak. Apa yang musuh Islam nak? Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, kamu kena benar-benar jadikan dia sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun mubin. Syaitan itu bagi kamu musuh yang nyata. Maka syaitan itu apa indikator kemenangan dia? Kemenangan syaitan dua benda. Yang pertama, nanti dua benda yang terakhir. Dua benda pertama dia adawah, permusuhan, baghdha, kebencian. Ada tak ada dalam masyarakat kita sekarang? Dalam keluarga kita ada tak ada? Jangan kata masyarakat. Nasib baik tak ada air. Kalau tak minum. Guru saya suruh puasa. Puasa harga pula. Adawah apa dia? Adawah, permusuhan, baghdha, kebencian. Maknanya kalau ada dalam masyarakat kita ni adawah wal baghdha, maknanya musuh kita mencapai tak indikator kejayaan dia? Mencapai. Bila musuh kita berjaya mencapai indikator kejayaan, kita nak kata Islam menang. Syok sendiri je. Begitu. Dengan dua perkara ini, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, maka dengan dua benda ini, maka dilanjutkan lagi operasi syaitan apa dia? Wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis solah. Dan untuk menghalangi kamu daripada mencapai apa dia? Daripada mencapai hakikat zikrillah, hakikat zikrullah dan hakikat solat. Solat kita bersolat, berzikir kita buat majlis zikir, tapi hakikat tu dapat tak dapat? Dia kata yasuddakum, bukannya wayanhakum. Kalau menegah kamu daripada zikir dan solat, maknanya orang tak solat, tak berzikir. KL Munajat baru ni penuh satu padang, orang datang berselawat, berzikir dan sebagainya. Maknanya boleh. Tetapi yasuddakum ni bukannya menghalangi daripada melaksanakan perbuatan solat dan zikir, tapi mencapai apa konsekuensi, natijah daripada solat dan zikir. Apakah natijah daripada solat dan zikir? Tenang dalam takbir Allah. Itu natijah solat dan zikir, tenang dalam takbir Allah. Kenapa tak tenang? Sebab apa? Dicetuskan pergaduhan dan kebencian. Tetapi dalam ayat tersebut, dua perkara yang menjadi senjata syaitan untuk mencetuskan pergaduhan dan kebencian. Apa dia? Judi dan arak. Bil khamri wal maisir. Dengan arak, khamri, arak, maisir, judi. Tak tunggu arak fizikal, judi fizikal ni nak kita bermusuh dan berbenci. Arak maknawi dan judi maknawi pun dah cukup untuk membuatkan kita bergaduh dan benci-bencian. Kita mabuk dengan perkara-perkara yang kita sedang mabuk sekarang ni. Tak sebut, nanti terlampau direct. Dengan kemabukan dalam kriteria-kriteria, kategori-kategori, pemilihan-pemilihan dan sebagainya itu, maknanya tak apa sedar, maka kita bergaduh dan mula berbencian, mula bermusuh, mula berperangan dan sebagainya. Apa benda semua ini? Semuanya apa dia? Tidak terhubung kita dengan natijah daripada syahadah yang kita lafazkan, yang kita ingati, yang kita pelajari. Mungkin tidak ada mendapat talqin, bimbingan rohani daripada mana-mana mursyid yang berkeizinan untuk memanjangkan bimbingan daripada guru-guru mereka.
Gitu. Jadi kita jangan duk syok sendiri. Islam bangkit akhir zaman dengan kemelayuan boleh, dengan maknanya zikir boleh. Semua itu asbab-asbab. Tapi indikator menang itu bukan pada penampilan, pemakaian apa semua, bukan. Dalam kerak ramai, bukan. Indikator menang apa dia? Apabila musuh kita tak mencapai matlamat dia. Allah cakap dalam Quran dah matlamat musuh 4 benda. Kebencian, adawah, pergaduhan, baghdha, kebencian. Akhirnya semua orang tidak mencapai hakikat solat dan hakikat zikir. Apakah dia hakikat solat dan hakikat zikir? Tajuk kuliah subuh kita hari ini iaitu tenang dalam takbir Allah. Sebab duk mabuk dengan benda-benda yang kita mabukkan sekarang. Ada mabuk perniagaan, ada mabuk pekerjaan, ada mabuk perkahwinan, ada mabuk pentadbiran, ada macam-macam jadi kemabukan. Maka dimodalkan sebarang modal sebagai satu bentuk perjudian nasib. Ada yang memperjudikan agama, ada yang memperjudikan Melayu, ada yang memperjudikan macam-macam benda kita perjudikan. Sebab apa? Untuk mendapat apa yang kita hajati. Semuanya itu akhirnya tiba-tiba bertambah pergaduhan, kebencian, okey, akhirnya kurang ingat Allah, tak mencapai kenikmatan solat, maka akhirnya semua orang berada dalam keadaan tension, pressure, tak tenang, mana kutuk mengutuk, yang kutuk koyak tak koyak, sebab Allah habis. Musnah. Sebab apa? Satu benda je yang kita tak bagi penumpuan, asyhadu. Maka kita latih dalam keluarga kita, latih dalam kejiranan kita. Kita faham apa yang kita nak bawa ni adalah sistem kasih sayang sebagai menyempurnakan sistem akidah ketauhidan. Tauhid Nabi Ibrahim, kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu ada lengkap dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Dan 3 amal yang kita kongsikan pada pagi ini, kita ulang sekali lagi, 3 kali. Okey, sama je. Okey, metode pertama bismillahirrahmanirrahim. 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 Yang kedua syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ketiga selawat rahmatan lil alamin ataupun selawat dan syukri. Ikutlah nak nama tu saya tak gadgetkan lagi. Kalau nisbah pada orangnya kiai dan syukri. Kalau maknanya lafaznya boleh selawat hakul mubin boleh, selawat rahmatan lil alamin pun boleh. Tapi saya suka untuk menamakan selawat ni selawat kiai dan syukri supaya kita tahu menghargai daripada sumber mana kita dapat. Tapi saya tak jumpa kiai dan syukri. Saya kenal dia dah meninggal. Saya jumpa anak dia, ambil daripada anak-anak dia, wakil-wakil dia, khalifah-khalifah dia, saya ambil ilmu dia. Dan saya dapat izin untuk menyebarkan. Okey, itu selawat kiai dan syukri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Kemudian apa yang kita bincangkan pagi ini, bahawa kita kena sempurnakan ilmu fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf. Akidah di Mekah, okey, fiqh di Madinah, okey. Kemudian keseluruhannya itu adalah untuk bersaksi kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dua. Kemudian apa lagi yang kita muhasabahkan? Kita kurang ilmu tasawuf. Sebab aplikasi tasawuf itu bertarikah, carilah mana tarikah. Begitu, untuk menaik nafsu kita daripada amarah, lawamah, mulhamah kepada mutmainnah. Itulah benda yang kita bincangkan kurang lebih pada pagi ini. Mudah-mudahan hari pertama ini dengan amalan-amalan yang sedikit ini menjadi asbab yang baik di permulaan, mudah-mudahan membawa kepada kebaikan di pengakhiran insya-Allah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Ni saya punya photostat saya ni. Okey, dia akan ulang 3 kali. Dalam ulang 3 kali itu, tuan-tuan berdoa apa yang tuan-tuan hajati terkait dengan apa yang kita bincangkan ini. Mudah-mudahan Allah memberi ruang kemudahan dan jalan untuk kita sempurnakan apa dia, ilmu fardu ain dan mencapai kita hakikat pengabdian kepada Allah. Doa masing-masing. Ni duplicate saya ni akan alunkan jazallahu anna. Jazallahu anna sayyidana Muhammad
Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan, Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan, Sayyidina Muhammadan ma huwa ahluhu. Dah. Aku qali hada astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim li wa lakum. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan kita hadiahkan sekali lagi Al-Fatihah untuk semua guru yang membimbing kita, ibu bapa kita pastinya, datuk nenek moyang kita, leluhur kita. Mudah-mudahan keberkatan leluhur kita itu melimpah juga kepada kita dan zuriat kita sampai hari akhirat, tidak seorang pun terkecuali untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan barakah semua ulama dan aulia yang membimbing kita dan dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qali hadza astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.